Sayyidina Muhammad. Dalam hadisnya, dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yukrimu man yadkhulu alaihi hatta rubama basata thawbahu liman laysa ya bainahu wa bainahu qarabah wala radha'ah wa dha radha'un yajlisu alaihi wa kana yu'thiru ad-dakhila alaihi bil wisadah allati takunu tahtahu fa in aba an yaqbalaha azama alaihi hatta yaf'al. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan seorang yang masuk atasnya, yang berjumpa dengannya, hingga terkadang menghamparkan dia akan kainnya bagi seorang yang tiada antaranya dan antaranya kerabat dan bukan sepersusuan. Ini akhlak Nabi ketika mana menyambut ataupun Allah SWT melayan orang yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah habis PKP ni, bukan habis lah, maksudnya makin longgang tingkat fasa 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan mungkin di antara kita ini bertemu ataupun orang ziarah kita dan sebagainya. Mungkin lepas ini akan dibuka, dipanggil rentas negeri, akan balik bertemu dengan adik-beradik, dan ada adik-beradik yang akan jadi tetamu kita. Maka hendaklah kita mengamalkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat memuliakan orang yang datang bertemu dengan dia. Nabi menghormati, menghargai semua orang yang datang bertemu dengan dia. Sehingga kan Allah SWT kadang-kadang, maksudnya tak selalulah, kadang-kadang ada orang tertentu bila Nabi tengok dia datang, Nabi akan buka kain Allah SWT ataupun ridaknya ini untuk menghampar kepada orang yang hadir ataupun ziarah Nabi, jumpa dengan Nabi, dan untuk dia duduk di atasnya, duduk atas tu. Allah SWT. Walaupun disebut dalam ni laisa bainahu wa bainahu qarabah wala radha'un, walaupun di antara orang itu dan Nabi tidak ada pertalian kerabat, bukan adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dipanggil keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan juga ada hubungan susuan, kakak susuan ke adik susuan, bukan. Mungkin orang biasa saja datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Kadang-kadang Nabi akan hamparkan kain ridaknya untuk orang tu duduk. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis riwayat lain, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, didatangi oleh para sahabat di rumahnya untuk mengambil ilmu. Penuh rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila penuh rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai lambat sikit dan dia tak mampu untuk duduk di dalam kerana dah penuh. Akhirnya dia duduk di dekat pintu di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tanah. Nabi sayang padanya, Nabi menghormati siapa yang hadir di rumahnya jadi tetamunya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sayyidina Muhammad, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maksudnya apa? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, Allah SWT, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Hendaklah memuliakan tamunya. Allah SWT. Macam-macam orang lain tetamu pada hari ini. Tidak ada ilmu untuk layan tetamu. Allah SWT. Sedangkan layan tetamu ini kena ada ilmu. Teman-teman kita yang ngaji di sini, hati-hati tetamu datang, layan baik-baik. Jangan cakap sesuatu yang menyakitkan mereka. Kalau ada kekurangan dalam jamuan kita, jangan cakap. Kalau ada kekurangan dalam Allah SWT, dia panggil apa? Dalam kita menyediakan pada tetamu kita, jangan cakap. Allah SWT. Bagi tetamu kita rasa, oh, semuanya cukup, semuanya okey saja. Apa kekurangan yang sebut? Jangan. Kerana kita nak tetamu selesa dan juga mereka maksakan seronok bila dah datang. Contohnya, kita buat makan, contoh malam tu 5 orang saja. Untuk 5 orang makan saja. Kalau kita selalu 5 orang ngaji, contohlah. Tiba-tiba malam tu ramai, tetamu lagi. Akhirnya jadi 10 orang. Jangan kita kata, oh ramai buat 5 orang makan lah ni. Menyakitkan hati orang. Dia kena diam-diam saja. 5 tu bagi kat tetamu, kita 5 orang jangan makan.
Ataupun kita makan sekali tapi kita makan sikit, yang lain bagi tetamu makan lebih. Itu akhlaknya. Nabi SAW satu hari datang seorang sahabat di rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebelum makan wahai Rasulullah, Nabi muliakan tetamunya. Nabi masuk di rumah tak ada apa-apa. Tapi Nabi tak cakap, tak ada apa aku nak jamu engkau. Apa Nabi buat? Nabi tak menyakitkan. Nabi menghormati, menghargai. Kerana orang yang datang menjadi tetamu kita, bersama dengan mereka rahmat Allah, berkat daripada Allah, keampunan Allah. Bila tetamu masuklah rumah kita, semua ahli rumah diampun oleh Allah. Dan tetamu kita itu akan keluar bawa dosa kita. Bukan maksud dia tanggung dosa, tetapi bila dia keluar saja, semua dosa kita gugurlah. Dan bersama dengan dia 70,000 orang malaikat. Itu dalam satu hadis, riwayat hadis. Datang 70,000 malaikat bersama dengan dia. Malaikat tu doakan kita dan dia. Diampun lagi dosa semua ahli rumah. Kenapa kita tak hormati dia? Kenapa kita tak hargai dia? Kenapa kita menyakitkan dia? Allah SWT. Tambah yang hadir ke sini, contoh 20 orang tetamu, contoh. Satu orang bawa 70,000 malaikat. 70,000 kali, dia panggil apa? Kalau mai 20 orang, 20 orang. Banyak. Allah SWT. Jadi, hormat, muliakan. Jaga lidah kita, jaga tingkah laku kita. Yang mikir kawan, khidmat pada tetamu. Itu kalau nak beriman pada Allah dan hari akhirat. Nabi yang sebut dalam hadis. Maksudnya, dalam berkenaan dengan melayani tetamu, itu adalah satu kewajipan pada kita semua. Itu akhlak, itu sunnah yang sangat besar. Sampai Nabi kata, siapa beriman pada Allah dan hari akhirat. Maksudnya seolah-olah Nabi nak maksudkan, siapa tak layan tetamu baik-baik, tak muliakan tetamu, tak hormati tetamu, dia orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Dia seolah tak percaya pada wujud Allah dan tidak percaya pada balasan akhirat. Dia tak takut pada Allah maksudnya. Orang yang takut pada Allah, dia tahu Allah melihat amal dia. Allah SWT. Seperti Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah SWT. Allah kata apa? Beramallah. Allah nak lihat amal kamu. Allah dan juga Rasulnya. Allah akan lihat amal kamu. Rasul akan lihat amal kamu. Akan dinilai. Siapa yang rasa Allah wujud, Allah lihat, iman pada Allah, Allah SWT, dia tak berani nak buat lebih kurang pada tetamu. Sebab Nabi dah kata, iman pada Allah dan hari akhirat mesti memuliakan tetamu. Allah SWT. Okay, ya? Dan Allah tahu hati kita. Kita suka tetamu kah? Kita tak suka kah? Kita tak hormat dia kah? Kita pandang rendah pada dia kah? Dalam hati Allah tahu. Hormat tetamu bukan hanya hormat jamu teh, jamu kopi. Hormat tetamu itu kita tawaduk dengan tetamu. Tawaduk. Kita rasa dia lebih baik daripada kita. Karena dia penyebab kita diampun dosa. Dia buat para malaikat. Dan dia datang, Allah SWT. Itu satu ibadah daripada Allah. Kebaikan. Dia buat kebaikan rahmat. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada tetamu kita. Tak boleh. Okay, ya. Satu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, aib bagi tuan rumah itu dia khidmat oleh tetamu. Itu aib. Itu satu keburukan. Buruknya adab. Tetamu mai, dia tak khidmat pada tetamu. Tetamu khidmat ke dia. Contoh dia kata, tu plus nasi semua dah tu. Ambil buh. Tetamu tengok sini tak buh. Khidmat 2 orang takkan tak boleh buh contoh. Ada tahu jang ayam dia tu tuang sendiri. Akhirnya tetamu sendiri yang tuang ayam dia, tetamu tu bagi tuan rumah. Tamu tolong buh makanan kat tuan rumah. Ini dia panggil apa? Buruk sekali akhlak tuan rumah. Satu yang tengok, 2 orang je pun, sempat je aku nak buh. Tak apa, duduk. Saya buh semua ni. Saya tuang ayam semua, saya basuh tangan. Ini tetamu dia basuh tangan dia. Aib. Nah, kita di sini jangan sampai tetamu itu sampai macam buat pula. Macam dia layani kita pula. Tak boleh. Kita yang mengaji di sini, kita yang selalu di sini, khidmat di sini. Tengok tetamu, masya-Allah tetamu. Orang yang hadir tempat kita, masya-Allah khidmat. Kerana apa? Nak sempurna iman kita pada Allah. Kita nak betul-betul beriman dengan hari akhirat. Kita takut pada balasan Allah dan kita harapkan rahmat Allah nanti di akhirat dengan kita ikut akhlak Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Okey, itu hadisnya. Besar. Allah Muhammad. Okey, jadi Allah Muhammad. Jadi Nabi SAW tak tolak sahabat ni datang. Dia tahu Rasulullah sebelum makan, Nabi tak masuk, Nabi tak kata, tak ada apa-apa. Tak payah balik. Nabi umumkan. Nabi kata, wahai para sahabatku, ada tak siapa-siapa yang nak jamu tetamu Rasulullah? Nabi bukan sakit ke hati dah, bahkan Nabi memuliakan lagi. Ini Nabi praktik. Nabi sendiri ada akhlak memuliakan tetamu. Allah SWT. Dia main, Nabi tak ada apa nak jamu. Tu Nabi apa? Sahabat semua, siapa nak jamu tetamu Nabi? Ni tetamu Rasulullah. Semua sahabat rasa, Masya Allah, tetamu Rasulullah. Ni mulia ni.
Nabi tak kata, ni siapa nak jamu orang tak makan lagi. Ni siapa nak jamu ni orang miskin minta makan ni. Ni siapa nak jamu orang ni lapar ni. Tak ada. Nabi kata siapa nak jamu tetamu Rasulullah. Maksudnya itu Nabi apa? Falyukrim dhaifahu. Nabi muliakan tetamunya. Akhirnya angkat tangan seorang sahabat. Saya Rasulullah. Pakat sebut sahabat. Akhirnya seorang sahabat yang dapat dipilih. Akhirnya dia bawa balik. Dia tanya isteri dia. Ada apa? Isteri dia kata, wahai abang, Allah SWT. Rumah kita pun tak ada apa. Tapi adalah makanan sikit. Yang tu cukup untuk seorang. Sebenarnya makanan ni kita kena kongsi 2 orang. Dan dengan anak kita. Sekali dah 3 orang makan. Tapi makanan ni cukup untuk seorang. Kalau seorang makan puas. Kalau 3 orang tak puas. Tapi ni kita nak kongsi dah 3 anak kita ni. Anak kita pun lapang, wahai abang. Dia kata, wahai isteriku. Ini isteri zaman dulu lah. Isteri zaman ni, ada apa abang nak tanya-tanya ni? Maksudnya. Dia kata, wahai isteriku. Aku bawa tetamu Rasulullah. Rasulullah yang umumkan siapa nak jamu tetamu Rasulullah. Jadi aku nak jadi dimuliakan oleh Allah. Aku nak kemuliaan ni. Jamu berkhidmat pada tamu Nabi SAW. Macam kita orang main jumpa tok guru kita tolong khidmat. Ni tetamu tok guru kita. Itu mulia. Ni tetamu Rasulullah SAW. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Kata isteri dia, tak apa abang. Kita jamu tetamu Rasulullah. Kalau zaman ni macam mana? So dia baliklah cari orang lain lah. Kita pun cukup-cukup. Allah SWT. Tahu kita jamu tetamu Rasulullah. Suami dia kata, anak kita macam mana? Siapa saya yang tidurkan? Saya akan tidurkan dia. Pujuk bagi tidur. Supaya dia tak menangis sebab lapang. Isteri dulu. Isteri lah ni macam mana? Tak usah. Ni anak nangis payah saya nak main handphone, nak main PUBG semua ni. Jangan abang. Saya tak ada tumpuan untuk buat kerja. Isteri lah ni lah. Dia nak relax, nak tidur, nak macam tu. Jadi, tapi tak semua macam tu. Banyak yang solehahnya. Jadi dia tidurkan anak dia. Panggil tamu Rasulullah masuk. Bila masuk, suami bincang dengan isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, nanti bila engkau datang jamu kepada tetamu Rasulullah ini, yang mana makan ini hanya puas untuk seorang makan, waktu mana dah nak makan, dekat nak makan, engkau padamkan lampu. Waktu tu mungkin dia panggil pelita yang tepi dinding macam tu lebih kurang. Kau padamkan. Kenapa padamkan? Dia nak bagi suasana kelam, makan dalam kelam. Kenapa? Supaya tetamu ni tak rasa segan bila tuan rumah tak makan sekali. So dah buka, dah talam tu, dah buka pinggan kan. Sunnahnya makan sekali. Akhirnya bila kelam kan, dia pun buat macam makan sekali. Dia pun ingat makan sebab tak nampak kelam. Dia tak makan lagi. Tak makan. Salah. Bila nak habis, nak dekat habis dan selesai, isteri dia buka lampu balik. Dan pada waktu itu lepas buka cerah, tetamu ni, suami ni, dia buat gerak mulut macam makan. Sedap macam tu. Dia kata, Masya Allah, dia makan aku sekali. Padahal sikit pun dia tak makan. Kenapa? Dia nak bagi tetamu Rasulullah puas. Mana boleh jamu tetamu Rasulullah sikit-sikit? Mesti kena bagi puas. Tetamu Nabi, kan tetamu kita. Tetamu kita mungkin kita buat okey biasa-biasa saja. Tetamu Rasulullah luar biasa. Allah SWT. Jadi turun ayat Quran. Allah kata mereka mengutamakan saudara mereka walaupun mereka itu sangat perlukan, sangat suka benda tu, sangat nak mereka utamakan. Ini sifat-sifat para sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Khususnya orang Ansar. Okey ya? Allah SWT. Jadi kita boleh macam tu. Tu sahabat Nabi SAW. Okey, jadi memuliakan tetamu. Tengok para sahabat muliakan tetamu. Nabi muliakan tetamu dia. Para sahabat muliakan tetamu dia. Semua sahabat dan Nabi zaman tu muliakan tetamu. Tak muliakan tetamu. Zaman ini kita umat Islam. Kita bukan umat barat, kita bukan umat timur, kita bukan umat artis, kita umat Nabi. Tapi ramai orang tinggal sunnah Nabi. Muliakan tetamu. Muliakan tetamu, na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi pernah satu hari tetamu mai, Nabi duduk dalam rumah. Dia penuh rumah Nabi dengan tetamu. Dan dengarkan ilmu. Dan datang seorang sahabat yang mulia, dia duduk di luar rumah dekat-dekat kasut orang, kat tanah. Nabi terperasan dia. Waktu itu Nabi SAW lipat dia punya ridak. Dalam satu hadis Nabi lipat dia punya ridak. Allah SWT. Dan Nabi SAW ada juga hadis mengatakan thawbahu. Nabi melipatkan bajunya. Nabi buka ni, jubah luar ni, Nabi lipat. Lipat Nabi kata, sambutlah ini dan ijlis ala hadha. Dan duduk atas ni. Baring macam tu. Dia tangkap. Nabi suruh duduk atas jubah dia. So tetamu duduk atas tanah luar sana. Itu Nabi muliakan. Kita tengok, tetamu sabar sangat.
Boleh buat? Nabi SAW. Jadi kalau kita sini contoh penuh kita mengaji, ada orang duduk luang, jangan tengok saja. Ui, tak ada lapik. Nanti pakcik, nanti. Keluar kapet, keluar apa-apa. Dilapik. Kalau tak ada apa-apa, tak apa pakcik. Kau lidak kita. Kita, hey, kamu ni, apa ni? Satu hari Nabi SAW, waktu mana? Cerita. Ajak hadis lah kat dia. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yukrim dhaifahu. Jadi Masya Allah orang ngaji hadis ni. Okey, letaknya tu. Jangan tengok saja. Tak ada apa, biarlah. Jangan lapik nah. Jadi Nabi SAW macam tu Okey, Allah SWT Muhammad. Akhirnya sahabat ni dia sambut. Dalam hadis dia sambut. Dia sambut Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Okey Dan kebiasaan orang Arab itu dia nak bagi apa dia lempak macam tu. Orang Arab kebiasaan dia nak bagi apa dia lempak macam tu. Kebiasaan macam ni. Sambut nama apa? Naim. Tuan nak bagi? Kebiasaan kami ngaji di Arab lah. Arab. Nabi pun macam tu, balin. Okey, bila dah ni? Macam tu. Dengar tu. Betul? Saya duduk dengan Habib Kazim mengaji, dia pegang pen. Dia pinjam pen contoh, dia pinjam pen. Saya baik tak baling balik, jangan tangkap. Okey, jadi Habib Kazim ngaji dengan dia, tengah dia pegang pen. Tengah ada pen, dia pinjam pen kat seorang kawan. Dia tu tadi menang pen siapa? Dia tu angkat tangan. Dia tak sambut. Macam tu, baling tu. Tengok. Kalau orang Melayu tengok mungkin. Tapi kita tengok tok guru kita buat biasa je. Baling. Dia baling tu. Tengok kita kalau pergi Arab. Dia nak ambil bagi roti dalam talam kita. Dia tak tunduk dah. Baling tu kan. Masuklah semua. Tu Arab. Bagi depa yang tu adab depa. Adab depa. Tapi kita kalau orang Melayu elakkan. Kenapa? Tak sesuai di adab kita. Tak ada sesuai dia. Kecuali kita orang mengaji semua tak apa. Orang faham semua. Sagi tetamu mai, roti canai. Ogok-ogok dalam semua. Dia lempang. Orang pun nak takut tengok ni ajaran mau ni. Arab tak apa. Tapi memang tu adab Nabi SAW. Nabi lipat-lipat, Nabi lempang. Nabi tak bagi kat sahabat, Nabi kata ni pergi sat dia. Yang tu orang Melayu. Cara orang Melayu kan, tolong bagi sat. Adab. Cara Nabi sana adab juga. Duduk adab. Allah. Kalau dibaginya tu mungkin nampak macam tak okey kalau orang Arab dia pandang macam tu. Kalau bagi terus, tu mungkin lebih adab. Dari segi pandangan orang Arab, tak sama. Dia tak sama. Di setiap tempat tu dia ada adab dia. Okey ya. Dia kalau kita pakai celak di Mesir, orang semua gelak kita. Lepas tu kita pondan. Darai kerana hanya orang perempuan pakai celak. Kalau pakai celak ni lepas tu ni darai ni perempuan ni. Perempuan. Malu. Tak boleh. Di kita di Malaysia pakai kain melekat, di Tarim boleh pakai kain melekat, di Mesir pakai kain melekat, orang gelak kita. Orang kata ni baru lepas bersama dengan isteri dia. Patang wai gelak. Ni orang tak kahwin ni ramai, tak payah gelak lah, tak tahu. Ya. Orang gelak, apa ni dia ni? Malu ya ni, keluar macam ni. Kalau kita pergi Mesir jangan pakai kain melekat. Kita pakai jubah, pakai seluar. Tapi Tarim kita pakai kain melekat. Kalau kita pergi Tarim pakai seluar, orang akan pandang pelik. Dia panggil aib. Tak elok. Dan tidak ada orang di Tarim pakai seluar. Tak ada. Orang Tarim semua pakai seluar. Pakai, dia panggil apa? Kain ataupun jubah macam tu. Okay, ya? Dia malu lah kalau pakai seluar. Tak elok. Pandangan dia apa lah. Jadi kita orang Melayu sana pakai seluar pun tak apa. Orang tak pandang apa. Pakai kain pun tak apa. Pakai jubah pun tak apa. Melayu dia lain sikit. Setiap tempat tak sama. Jadi kita pakai lah. Macam tu. Okay, dia Allah SWT. Itu Nabi SAW. Tangkap sahabat. Bila tangkap sahabat sambut, Allah SWT. Dia buat apa? Dia tak duduk. Dia letakkan muka, dia sapu, dia cium. Kenapa? Mengambil barakah daripada baju Nabi SAW. Lepas tu dia hanya pegang, dia letak di dada macam tu. Dia pilih duduk atas lantai. Di sini ulama bahaskan macam mana sahabat ni. Nabi kata ijlis ala hadha. Nabi perintahkan dia duduklah atas ini. Perintah tu. Tapi dia tak duduk, dia cium, dia pegang. Seolah macam dia melanggar suruhan Nabi. Kata ulama di sini ada kaedah. Kalau arahan dengan adab, utamakan adab. Yang Nabi arah ni kerana apa? Tawaduk Nabi SAW. Akhlak Nabi. Arahan Nabi. Tapi yang lebih utama untuk sahabat balas pergaulan Nabi ni, macam mana? Adab. Adabnya takkan duduk atas baju Nabi. Ni baju Nabi. Baju raja kita ni duduk atas baju raja. Mana berani duduk? Tak letak, tak bawah tak boleh. Ni bukan baju raja dunia, raja negeri, raja negara, raja dunia bukan. Ni raja
Semua makhluk Allah SWT, dunia dan akhirat. Itu makhluk sebaik makhluk Allah. Tak berani duduk. Pegang saja. Jadi, mana perlu diutamakan? Adab. Takkan duduk kot baju Nabi SAW. Dan Nabi tak kata apa. Kerana Nabi faham, kalau bertembung arahan Tok Guru kita dengan adab pada guru kita, utamakan adab. Macam tu adab. Kita dengan Tok Guru kita, kita tak boleh duduk atas. Tok Guru duduk atas, kita duduk bawah. Kita pergi rumah dia. Tok Guru kata, duduk atas, semua duduk atas. Question banyak, duduk atas. Kita duduk bawah, atas lantai. Itu adab sebagai seorang murid. Lepas tu Tok Guru kata, naiklah. Kita tak apa, saya duduk bawah, saya duduk bawah, saya tak apa Ustaz. Kita seolah macam tak ikut cakap dia. Tapi mana lebih baik? Adab lebih baik. Tapi ada setengah-setengah waktu, ikut cakap tu lebih baik daripada kita utamakan adab. Ada pula waktu tertentu. Ada pula. Okey Macam tu. Adab kita basuh tangan Tok Guru waktu nak makan. Tok Guru basuh tangan kita. Dia kata tak apa main tangan. Kita macam nak, tak apa main tangan. Main tangan. Dia suruh, tu ni tak apa, ikut arahan dia. Sebab apa? Bila nak makan kalau tu? Cepat nak makan. Itu masalah itu. Ikut sajalah. Okey. Jadi ada waktu Nabi bagi arahan, sahabat tak ikut. Kenapa adab? Ada satu hari Nabi SAW datang semajlis. Nabi selalunya kebiasaan Nabi tak suka orang berdiri hormati Nabi. Tawaduk Nabi SAW. Bukan Nabi larang. Ini bukan haram kita berdiri sambut seorang datang. Dia panggil apa? Tawaduk Nabi. Kalau haram, Nabi tak buat kepada para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat. Tiba-tiba datang Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, Qumu li sayyidikum. Bangkitlah kamu semua untuk ketua kamu. Dia ketua dalam kaum dia. Bangkit. Hormati Nabi bangkit. Sahabat bangkit. Tapi kalau Nabi main dalam majlis, semua orang bangkit, Nabi marah. Duduk kata Nabi. Nabi marah. Serius Nabi suruh duduk. Tapi ada seorang sahabat tak duduk. Kenapa sahabat ini? Dia mengutamakan adab daripada arahan. Dan Nabi tak marah dia. Nabi faham. Yang duduk macam mana? Yang duduk ikut arahan dan adab juga. Kerana ikut Nabi SAW. Yang berdiri pun adab juga. Allah, adab juga. Jadi, dia berdiri sambil dia puji Nabi SAW. Qasidah lagi. Syair. Nabi hanya senyum. Macam tu. Macam kita ulama' main. Kita berdiri semua. Dia tak suka. Macam akhlak Nabi. Duduk. Dia segan lah. Tawaduk. Kita macam mana? Buat pilihan. Terus berdiri ataupun duduk. Buat pilihan. Dan dia takkan marah kita lah. Dia takkan kata kamu ni tak faham. Dia faham. Oh ini dia punya adab. Utamakan adab. Jadi kita macam dengan tetamu macam tu. Allah senang. Okay, tetamu macam tu. Itu Nabi SAW. Nabi akan hampak kain. Dan sikit lagi. Dan adalah Nabi SAW melebihkan bahkan mendudukkan ia akan. Tengok Nabi SAW dalam hadis ni. Allah senang amat. Yujlisu alaihi wa yujlisu alaihi. Ajlasa yujlisu. Ajlasa yujlisu. Kalau jalasa yujlisu lain. Allah senang. Kalau ajlasa yujlisu maksudnya Nabi mendudukkan dia atas kain. Allah senang. Maksudnya Nabi hampak kain pada tetamu. Nabi hampak, Nabi pegang dia, Nabi dudukkan dia tu. Akhlak Nabi. Yujlisu alaihi. Nabi macam mana? Kita macam mana kita? Nabi SAW. Nabi hampak, tafadhal, ahlan wa sahlan, marhaban, masuk. Dia pun masuk. Nabi hampak. Sila. Tafadhal. Nabi bangkit, Nabi pegang dia. Nabi iring dia. Nabi pegang dia. Nabi kata duduk sini. Nabi SAW. Duduk sini. Nabi SAW. Yujlisu alaihi. Kana yuthiru dakhili alaihi bil wisadah allati takunu tahtahu fa in aba an yaqbala azama alaihi hatta yaf'al. Sekali lagi ya. Terhabis sini ya. Dan adalah Nabi SAW melebihkan orang yang masuk kepadanya itu dengan memberikan dia akan bantalnya yang ada di bawahnya. Kalau Nabi SAW tengah duduk atas bantai. Bantai ni bantai lah. Ni kursi Arab dia panggil. Orang Arab tak duduk atas kursi. Rasulullah tak duduk atas kursi. Tapi apa hukum kita duduk atas kursi? Harus, bukan haram, harus. Harus boleh saja duduk saja, tak masalah apa. Cuma, dari segi sunnahnya, kita duduk macam ni. Dia panggil hanya lapik bantai ni, lantai lah. Lapik tu. Lapik tu duduk. Duduk bawah maksudnya. Tak ada kaki, kursi duduk atas. Okay, Nabi duduk atas bantai macam tu. Duduk. Jadi Nabi tengok ada orang masuk. Apa Nabi buat? Dia kata, marhaban, masuk. Nabi ambil bantai yang dia duduk, dia letak, orang ni duduk atas ni. Aku duduk di bawah. Nabi SAW. Aku duduk bawah kata Nabi SAW. Kau duduk atas. Itu akhlak Nabi SAW.
maka jikalau enggan seorang itu bahawa menerima akan dia, fa in aba an yaqbalaha azama alaihi hatta yaf'al. Dahsyatlah ayat hadis ni. Maksudnya fa in aba, jika orang tu dia kata apa, wahai Rasulullah, Nabi buat macam tu, Nabi kata Nabi tengah duduk atas bantai tu, bantai satu saja, tetamu, tafadhal tetamu. Nabi letak bantai, Nabi duduk bawah, kat atas bawah lantai, letak bantai, Nabi kata duduk atas ni. Nabi pegang dia, dudukkan dia atas tu. Kalau dia aba, fa in aba, kalau dia tak mau, dia enggan. Tak Rasulullah, mana boleh saya macam ni. Tak boleh Rasulullah yang duduk atas bantai, saya duduk bawah saja. Apa Nabi buat? Azama alaihi hatta yaf'al. Nabi akan sungguh-sungguh suruh sampai dia duduk, hatta yaf'al, sampai dia buat. Duduk. Contohlah. Kalau kita yang tahu lah, Nabi tak lah. Nabi duduk. Tak ada. Duduk. Tak. Duduk. Duduk. Duduklah. Duduk. Nabi akan azama sungguh-sungguh. Duduklah. Dia kata tak apa, saya duduk. Duduk atas ni. Duduk atas ni. Duduk atas ni. Duduk atas ni. Orang tu segan. Okeylah Rasulullah, kesian kat Rasulullah duduk. Azama alaihi hatta yaf'al, sampai dia buat. Selagi dia tak buat, selagi tu Nabi kata duduklah. 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 Duduk. 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 Macam itu Tok Guru kita buat tu kan, jangan tunggu lama lah, duduk tu lah. Utama ke arahan dia lah. Kecuali kita dudukkan Tok Guru, kita Tok Guru duduk atas bantai macam ni, duduk atas kursi macam ni. Tengok kita main. Duduk atas ni. Tak apa, saya duduk bawah, duduk atas ni. Kita tak apa, Tok Guru saya duduk bawah. Tak apa, duduk atas ni. Tak apa, saya duduk bawah. Tok Guru pendiam. Maksud dia izinkan kita untuk mentamakan adab pada arahan. Ada waktu dia tak duduk sini. Tak apa, duduk sini. Sampai sejam. Jangan ke tu. Waktu tu fahamlah, ikut arahan lah. Dia tak izin kita ikut adab tu, dia tak izin lah, ikut saja. Waktu tu duduk bawah, dia duduk atas. Tapi kalau boleh, adab kita pula macam mana? Duduk asat saja. Untuk akhlak ulama ditarim. Dah dia suruh duduk juga, duduk, turun balik. Tok Guru saya dah buat arahan, alhamdulillah. Saya duduk bawah. Ada ulama-ulama di Kota Tarim, dia tak mau bagi syarahan sebab ni ulama Tok Guru dia. Mana kita boleh semetas dengan Tok Guru kita? Ada orang kalau minta saya, kita semetas dengan Syekh Zainal Asri, saya takkan terima. Tak maaf lah. Mana boleh semetas dengan Tok Guru? Kita dah bohong ambil ilmu dari Tok Guru ni, tak semetas Tok Guru. Saya panel dan seterusnya. Mana boleh tu? Kecuali kita moderator, kita dipanggil apa hanya nak sampaikan silakan tuan guru kita pengurusi itu boleh. Macam kita sepentas tak boleh. Tak boleh Tidak ada adab elakkan itu. Kalau level guru kita juga boleh. Macam tu Jadi ada orang dia tak mau, dia dipanggil nak pentas-pentas. Duduk untuk guru dia. Tapi dia tak mau ucap. Tiba-tiba tok guru dia kata apa? Habib-habib di sana kata, "Kum kamu. Kum takallam." Orang cakap. Tak apa Habib. Segan kat Habib. Bangun cakap. Disebabkan arahan dia bangkit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Saya berdiri ini untuk dia panggil apa? Untuk meninggikan, untuk memuliakan arahan dan suruhan guru saya. Semoga Allah merahmati kita semua. Al-afu minkum. Duduk balik. Tu dia tak kata apa, dia faham anak murid ni hanya berdiri, hanya nak mengikut arahan saja. Tu guru suruh bangkit cakap lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Duduk. Tapi nak syarah tak berani, ulama ada, tok guru ada. Tok guru dia pula tu, kalau tok guru lain tak apa lagi. Tok guru yang didik dah tak boleh. Macam tu. Banyak kita tengok ada adab Habib macam tu. Bangkit, alhamdulillah. Semoga kita semua dimati Allah. Allahu a'lam. Duduk. Tak sampai seminit cakap. Adab. Kita pun kalau syekh kita suruh, cakap macam tu lah. Kita duduk. Kecuali dia suruh sangat, syarah kata dia. Kenapa buat cakap syarah juga? Ikutlah. Buat senang. Hari tu pergi rumah syekh. Dia tengah bagi syarahan pada satu grup main pada motor, main naik motor. Tiba Syekh ada apa tahu anak ke isteri dia panggil di rumah. Dengar orang main, Syekh kata, saya duduk belakang. Syekh kata, Muti. Ustaz Muti, ganti anak, sambung. Sebab tak nampak, tak dengar. Sebenarnya dia orang lagi orang. Ganti anak pula. Anak masuk tak, ganti tak. Ramai orang dengan ni, takkan kita nak pergi tiba duduk tempat guru kita, kita ini sambung balik. Itulah macam apa yang Syekh kita, saya nak sambung tambah lagi, mana boleh tu? Sebab tak dengar apa. Tu. Syekh keluar tengok tak ada apa, tak ganti juga. Syekh tak kata apa. Itu rasa tak boleh lah. Tu majlis dia kan, majlis dia kita potong, tak boleh lah. Kecuali kata ni, entah pergi bagi syarahan kat budak-budak tu, nasihat dia tak apa. Ni majlis dia tiba, kita muncul. Tak bagus lah tu. Tak boleh kurang adab macam tu lah.
Tapi itu tawaduk untuk guru kita sebenarnya. Tawaduk. Dia tengok kita ada, dah lalang ada. Masuklah syarah sikit. Tak boleh. Adab tak boleh. Tawaduk untuk guru memang macam tu. Tawaduk memang macam tu. Okey ya. Allah SWT. Okey, Nabi SAW akan ambil bantai. Nabi kita duduk atas ni. Kalau orang tu tak mau, Nabi azama alaih hatta yaf'al. Selagi tak buat, Nabi suruh, Nabi akan kata duduklah. Duduklah. Tutunglah duduk. Duduk. Kalau Syed sana, 3 kali spot tu Aku tak duduk, orang tak dengar. Tak boleh. Dengan spot. Abang tu duduk. Duduk atas ni, duduk. Akhlak Nabi SAW. Sehingga orang tu pun segan duduk. Nabi SAW. Nabi tu tawaduk Nabi SAW dalam melayani pada tetamu dia. Itu Rasulullah SAW. Bahkan di antara adab Nabi melayani tetamu, Nabi akan sambut di rumah, Nabi akan bawa sampai duduk di tempat. Dan Allah SWT, bila tetamunya nak keluar, nak balik, Nabi akan pergi sampai ke kenderaan dia, sampai keluar. Sampai dia pergi. Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak-akhlak para ulama macam tu. Ya. Wassalamualaikum. Semoga kita dirahmati oleh Allah dan semoga kita dapat memuliakan tetamu kita, dan semoga Allah pelihara kita daripada buruk akhlak kita di depan tetamu, dan semoga kita dapat barakah daripada hadirnya tetamu, dan semoga kita dapat menjadi tamu yang baik dan menyambut tetamu dalam keadaan yang baik sehingga kita menjadi orang betul-betul beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillah.